Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Saya mendoakan tuan-tuan sentiasa berada dalam rahmat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita mengira-ngira nikmat Allah ini sebenarnya tak terkira yang Ustaz baca awal tadi, dan hari ini kita berada pada bahagian yang ketiga daripada surah nombor 14. Surah Ibrahim sebagai bapa, sebagai contoh kepada umat yang beriman yang diakui oleh pelbagai agama ya, samawi, agama daripada langit, tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim ini adalah mengamalkan tauhid, mengamalkan Islam, dan itu yang kita belajar pada siri pertama. Kita berkenalan tentang Rasul mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Dan pada bahagian yang kedua, Allah memberi peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, cabaran apabila seseorang itu mengambil kekufuran dalam hidup. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh menghargai kemanisan iman walaupun perlu bersabar sepanjang kehidupan. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan untuk baca, faham dan mengamalkan insya-Allah isi kandungan daripada Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, pada adik-adik yang belum lagi mengambil mushaf, boleh ambil sekarang ya, buka pada muka surat yang ke berapa Ustaz hari ini kita? 258 ya. Kita nak memulakan, kita akan baca selepas Al-Fatihah nanti, kita akan baca pada ayat yang ke-23 menyambung ya. Jadi kita mulakan Ustaz Ummul Quran kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Ustaz, itulah bacaan Ummul Quran kita. Kita memohon pada Allah jangan dijadikan pada ayat ke-7 itu daripada golongan yang dimurkai, yang disesatkan. Ya, di dalam surah ini kita sudah belajar, kita baca daripada ayat ke-18, istilahnya zalika huwad dalalul ba'id. Mereka itu adalah orang-orang yang tersesat jauh. Ustaz pun orang Terengganu juga Ustaz kan ya. Ustaz Tarmizi kata kalau sesat yang jauh ni macam mana? Dia panggil sesak barak. Sesak barak. Oh ya, sesak barak pula ya. Ustaz Tarmizi kata berat nanang. Dia kata gitu kan. Jadi sesak barak dengan sesak nanang, dua perkataan ya yang itu special untuk orang Terengganu lah. Orang Terengganu ya. Itu sebabnya orang Terengganu dia ada vocab tambahan lisan ya, bahasa takkid untuk menegaskan lagi untuk memberitahu kepada kita, pada saya, bahawa setiap hari kita mohon pada Allah jangan kita jadi sesak barak. Ya gitu ya, betul ya. Oh, cara sebut saya tu harapnya betul. Masa tu dalalim mubin. Dalalim mubin ya. Kesesatan yang nyata di dalam ayat 18 ni, kesesatan yang amat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada hari ini kita akan menyambung ya. Kalau sebelum ini pada bahagian kedua bercerita tentang apakah ancaman, peringatan Allah kepada orang-orang yang tidak mahu kembali kepada Allah, tidak mahu kembali kepada nur ya, dia masih lagi dalam kegelapan-kegelapan. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat kepada ayat 23 hingga 25 dahulu. Kali ini kita akan melihat kepada apakah ganjaran kepada orang yang beriman,
Ya, tapi sebelum itu saya nak maklumkan, ada yang tanya pada saya Ustaz ya, bila keputusan kuis akan diumumkan. Ya. Kita dah ada dah senarai 21 nama, 21 nama yang menang, mencabar nak memilih tu. Saya pun rasa bersalah juga pasal jawapan bagus-bagus ya. Berapa ramai Ustaz? Berapa ramai yang menyertai? Lebih daripada 1,500. Masya-Allah. 1,500. Jadi kita pilih daripada yang cepat dan tepat. Cepat tapi tak tepat kita buang. Okay. Yang tepat tapi lambat pun kita tak ambil inilah pasal dia berdasarkan cepat dan tepat. Jadi insya-Allah kita akan umumkan di hujung nanti insya-Allah Ustaz ya, dan kita ada soalan kuis hari ini untuk minggu ini ada 5 harilah ya. Ustaz pun ada satu soalan, saya ada satu soalan, kita akan tanyakan pada hujung nanti ya. Hujung tu dekat mana? Adakah hujung minit ke-59 ke minit ke-32? Itu nanti kita nantikan Ustaz ya. Okey baik. Dengan itu mari sama-sama kita melihat kepada sinopsis kepada apa yang kita akan baca pada ayat yang ke-23 25 nanti. Kita akan baca tentang syurga, dan untuk mendapatkan syurga ini kena ada kalimah tayyibah, kalimah yang baik. Apa maksudnya? Nanti kita baca dulu. Kemudian Allah bercakap tentang kalimah yang buruk, ada kaitan dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini lagi, apatah lagi sampai di akhirat. Kemudian pada bahagian kedua nanti selepas rehat nanti kita akan baca ayat 31 hingga 34. Tanda iman itu apa? Apa tanda iman ini? Ada kaitan dengan surah Al-Hadid, kita dah belajar sebelum ini beberapa surah. Konsisten di dalam Al-Quran tentang istilah iman dan juga infak yang kita akan tengok bersama. Ustaz, mari kita mulakan dengan melihat kepada ayat 23 hingga 25 ya. Di online dah ramai dah di Facebook yang kata Encik di sini ada cakap Puan Zainab Razak, alhamdulillah syukur, jom kita sama-sama ikut ayat 23. Ada lagi yang kata alhamdulillah diberikan untuk kita terus bersama dalam program yang amat bermanfaat. Kita doakan tuan-tuan ya, manfaat ini kita tak nak pula nanti pukul 12 jadi rutin pula. Dia bukan rutin. Ini adalah satu harapnya menambah lagi ilmu ya, harapnya pula kalau tuan-tuan ulang balik surah-surah yang kita dah belajar, kalau kita dengar bahasa Arabnya sahaja, kita boleh teringat balik tadaburnya. Itu antara caralah, apatah lagi kita masuk bulan Ramadan. Ustaz, mari kita. Okey, insya-Allah terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, sidang penonton dan dimulia lagi dikasihi sekalian. Kita sama-sama kembali menyemak dan membaca ayat-ayat daripada surah Ibrahim. Pada kali ini kita memulakan dengan ayat yang 23 hingga kepada ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat 23 hingga ayat 25, 3 ayat Ustaz ya. Kita mulakan majlis kita pada hari ini, iaitu bercakap tentang Allah memasukkan dan orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan. Istilah yang digunakan di sini bukan dakhala Ustaz ya, bukan yadkhulu tapi udkhila,
dimasukkan. Bila dimasukkan itu maksudnya dia bukan sekadar dia masuk macam tu sahaja, tapi dimasukkan itu oleh siapa, ya, ada escort, ada dia punya pengawal, ada yang menemankan. Ini sebagai satu lambang kemuliaan kepada orang-orang yang beriman yang masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dalam ayat ini disebutkan udkhila, dimasukkan. Bila Allah menggunakan perkataan dimasukkan itu bukanlah maksudnya dia masuk begitu sahaja. Kalau kita tengok dalam surah Waqiah, ya, ataupun dalam surah lain, surah Al-Insan, ya, ada yang dia ambil minuman sendiri tapi ada yang dihidangkan, ustaz, ya. Jadi kalau dihidangkan itu ataupun di escort, ini VIP. Ini adalah amat penting, amat mulia, tuan-tuan. Bila kita tengok perkataan ini sahaja kita dah tahu, ya Allah, orang beriman ni berbaloinya. Iman ni amat manis, terutama bila sampai di akhirat nanti. Di sini mungkin perit bagi Nabi SAW ketika menerima wahyu ini. Nabi dalam keadaan perit kerana orang-orang musyrik Mekah itu menyakitkan hati Nabi, sentiasa menyatakan menghalang Nabi, kemudian nak menghalau Nabi daripada Mekah, sehingga kan tidak lama Nabi berhijrah, ustaz, ya. Ini sebagai satu keperitan. Tetapi manisnya iman ini, amanu, bila dipimpin ataupun ditemankan, diberikan peneman untuk pergi ke syurga nanti. Dan itu adalah bagi orang yang beriman, beramal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ada pula perkataan biizni rabbihim, ustaz, ya. Biasa ayat cakap tentang ada syurga di bawah ini, fi tahtihal anhar khalidina fiha. Tapi dalam ayat ini, dalam surah ini ada istilah biizni rabbihim. Kerana apa? Salah satunya Allah nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi hidayah itu, mengeluarkan kegelapan kepada cahaya itu dengan izin Tuhan, bukan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan izin manusia, apatah lagi macam kita, ustaz, ya. Dan nak masuk syurga pun sama juga, biizni rabbihim, dengan izin daripada Allah. Kita memohon rahmat Allah. Amal kita, amal saya lah, tuan-tuan, ya, sikit sangat berbanding dengan nikmat-nikmat. Ustaz baca tadi, wa in tu'addu ni'matallah la tuhsuha. Nanti kita tengok balik ayat tersebut, terlampau jauh. Dan di situ Allah menyatakan tahiyyatuhum fiha salam. Subhanallah. Ini adalah apa yang disebutkan oleh orang-orang di dalam syurga tersebut, ayat 24, tuan-tuan, ya, iaitu apa? Biasa orang cakap hayakallah, ya, hayakumullah, iaitu tahiyyatuhum, moga-moga kamu diselamatkan, moga-moga kamu mendapat penghormatan, fiha salam. Dia lebih kurang beginilah, ustaz, ya. Kita ada kawan kita ni, kita pun tak berapa, kalau saya lah, ustaz, kan, taklah berapa okey sangat dari segi pelakuan, amalan. Tapi bila akhir nanti ke syurga, kau ada kat sini, lebih kurang itu, kan. Itu adalah satu saat kegembiraan. Tahiyyatuhum maksudnya ialah sebagai satu penghormatan, walaupun amalan kita sedikit, tetapi kerana kita cuba baiki iman, cuba baiki amal kita, istilahnya amal soleh, amal islah, maka kesannya ialah salam. Dia lebih kurang, kalau sekarang ni orang cakap good morning apa sebagainya, tapi bagi orang Islam kita assalamualaikum, perkataan sejahtera kerana berjuang di atas muka bumi ini. Macam mana nak dapat kaedah begini, keadaan begini? Allah nyatakan pada ayat 24 panduannya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, ya. Allah membuat perumpamaan perkataan yang baik itu, ya, dimaksudkan perkataan yang baik itu adalah la ilaha illallah. Sebahagian ulama menyatakan kalimah yang baik itu datang daripada Allah, Al-Quran, ya, seperti sepohon, satu pokok yang baik yang akarnya itu amat teguh. Akarnya memang masuk dalam, memang dia punya akar tunjang tu masuk ke dalam, ustaz, ya. Bukan pokok-pokok renek biasa-biasa ni. Nanti Allah akan cakap tentang pokok rumput-rumput yang tak ada tempat ini. Bukan itu. Itu orang yang tidak beriman. Orang beriman akarnya jauh masuk ke dalam dan pucuknya sampai ke langit. Apa maksud di situ? Maksudnya ialah bila bercakap tentang sampai ke dalam bagi seorang insan bernama manusia, kita membina iman yang kuat. Orang yang beriman sudah tentunya membina iman yang kuat bagaimana? Dengan ingat kepada Allah, dengan membaca Al-Quran dan beramal soleh. Itulah iman yang dibina betul-betul. Dan bila pucuknya jauh ke atas, maksudnya apa? Maksudnya walaupun dia di badai angin ataupun diberi pelbagai cabaran, dia masih lagi thabit, masih kuat lagi. Tak seperti pokok kecil, ustaz, ya, kalau kena terbang sekali itu, habislah tu, kan. Dan ini perumpamaan Allah berikan kepada tuan-tuan yang berada di rumah kerana membina iman.
Dan perkara ini bukannya dalam masa 1 hari 2 hari, tak adanya hari ni tanam besok keluar pokok merbau, tak ada ustaz kan. Dia mesti biji benihnya. Itu sebabnya Allah beritahu perkara ini adalah satu proses seperti mana kita buat sekarang ini. Kita baca Quran sedikit demi sedikit, kemudian terus sembahyang dan terus beberapa tahun, beberapa bulan, insya-Allah ustaz ya, dia memberi kesan kepada kita. Dan ayat 25 itu menarik ya, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Ustaz suka makan buah apa ustaz? Buah yang sedap, Nah, anggur. buah anggur ya. Buah anggur ni dia sebenarnya dia ada setiap musim ke ataupun kadang-kadang? Ada musim dia. Ada musim ustaz ya. Dan lebih lagi kalau duit kita ada musim kan. Walaupun dia tak ada musim, ada kat supermarket, tapi pasal duitnya ada musim, jadi kita pun makan ada musim. Tetapi dalam ayat ini Allah cakap makanan ini ataupun buah-buahan ini kullahin, pada setiap musim, pada setiap masa. Ya. Biizni rabbiha, ada lagi dengan izin Tuhan ya. Nak ceritanya ialah ketauhidan, keimanan ini kalau kita betul-betul jaga, Allah boleh bagi kita macam-macam. Termasuklah pokok itu ada buah ya. Apa maksud buah? Buah, dalam buah ada biji. Biji itulah yang akan disebarkan, kemudian dia akan tumbuh lagi. Itu kesan orang beriman ustaz ya. Bila dia ada tanam akarnya kuat, kemudian dia tinggi, dia meneduhkan orang yang di sekitarnya, dan dia beri buah, sedap makan, bijinya boleh bina lagi pokok lain. Ini kesan orang beriman ini, dia membina orang lain. Ayah di rumah, mak yang beriman di rumah, ayah beriman di rumah, membina anak, anak itu pula bina kawan-kawannya yang juga memberi kemanisan buah, yang bervitamin, yang berkhasiat. Macam mana boleh jadi begini? Kerana iman diberikan. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatazakkarun. Ini perumpamaan bukan sekadar untuk orang beriman, untuk seluruh manusia. Semua manusia nak jadi orang yang bermanfaat, maka formulanya ialah dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tiada tuhan kecuali Allah. Dan inilah mushaf yang kita baca ini, Quran yang ada ini, untuk mengiyakan keimanan pada Allah. Nanti kita akan terkejut. Anak kita, tuan-tuan yang berada kat rumah, bila kita masukkan Al-Quran dalam dirinya dengan kefahaman, dia belajar cemerlang ataupun biasa-biasa, tetapi dia akan memberi manfaat kullahin. Bukan ikut musim, bukan ikut mood. Waktu tertentu ustaz ya, dia tolong mak, okey. Tapi waktu lain malah lah mak kan. Waktu tertentu bersemangat bekerja, waktu tertentu dah hujung tahun tak bersemangat, bukan. Orang beriman kullahin, tetapi kalau orang tak beriman macam mana? Jom kita tengok pada ayat 26 hingga 30 ustaz ya. Okey, insya-Allah mari sama-sama kita meneruskan kembali pada ayat yang ke-26 dan hingga ke-30. 30. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan membongkarkan kepada kita perumpamaan orang-orang yang dalam keadaan yang buruk. Dan mungkin ustaz kalau sebelum ustaz baca tu ayat 26 tu ada khabithatin, lepas tu ada alif jim. Macam mana cara baca tu? Ini juga seperti mana yang sebelum ini saya jelaskan. Ya. Dia dalam kaedahnya apabila bertemu dua huruf yang mati, pertamanya khabithatin. Khabithatin itu tanwin. Tanwin itu adalah ibarat kepada nun mati. Cuma rupa nun tu tak adalah. Cuma bacaannya adalah nun mati, khabithatin. Kemudian berjumpa pula huruf yang mati selepas tu huruf apa? Huruf jim. Huruf alif itu hamzah wasal itu kita tak kira, sebab bila kita baca dengan sambung maka taskut, hamzah wasal itu tidak dibaca, pada bacaan dah digugurkan, tidak ada. Maka bila dua huruf mati bertemu, macam mana kita nak baca? Tak boleh baca khabisatij, tak boleh, sebab nun tu pun mati, jim pun mati. Maka kaedahnya dihidupkan tanwin tu nun dengan nun yang berbaris di bawah. Khabithatin jadi khabithatini, khabithatini, khabithatini tuthat. Kita bacakan dengan nun yang berbaris di bawah. Ataupun bahasa mudah nak fahamnya, bila kita nampak Al-Quran ni jumpa saja tanwin, lepas tu ada hamzah wasal, kemudian ada huruf mati, maka tahulah kita ada sesuatu di situ. Caranya ialah dengan menambahkan nun yang berbaris di bawah. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 26 hingga 30 yang kita baca sebentar tadi, Ustaz, bercerita pula pada ayat 26 itu kalimah yang buruk. Kalimah yang buruk ini maksudnya kalimah yang tidak berteraskan kepada la ilaha illallah, tidak buat kerana Allah. Ya, tidak buat kerana Allah. Dia lebih kurang kalau orang bekerja tu, dia kerja kat syarikat A tapi dia buat kerja ikut bos B cakap. Ya, jadi walaupun nampak macam baik tapi dia buat ikut arahan bos B, tapi minta ujung bulan ingat nak minta gaji daripada A, mana dapat, Ustaz, kan? Jadi ini adalah contoh orang yang kalimah buruk ini bukan semestinya dia cakap buruk. Kalau cakap buruk tu memang dah satu hal, tetapi kalau buat bukan kerana Allah, ya, bukan ikut pada manual SOP yang ada dalam al-Quran ini, Ustaz, ya. Jadi Allah cakap seperti sepohon-pohon yang khabithah, ya, seperti pohon yang buruk, ya, yang mudah tercabut dan daripada bumi, malaha min qarar, tidak ada tempat baginya. Maksudnya ialah dia duduk macam pokok rumput. Kalau rumput lalang tu kuat juga, Ustaz, ya. Ini pokok-pokok yang simple yang ringkas-ringkas ni, ya. Jadi kalau katakan ada angin ke, boom, habis, ya. Dan perbincangan ulama tentang perkara ini, mengapa lagi ada orang tidak beriman, ya, ramai lagi di dunia ini. Pasal sebenarnya peranan bagi orang beriman adalah ajak kepada orang yang tak beriman ini, ya. Dia masih lagi ada qarar, dia masih lagi ada tempat. Pasal apa? Orang beriman masih lagi belum cukup buat kerja. Jadi itu sebabnya kita kena buat kerja, ajak lagi diri kita, masyarakat kita, tuan-tuannya, untuk menghargai kepada kalimah thayyibah. Pasal bila kalimah thayyibah ini ada, apa jadi? Itu Allah beritahu dalam ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan orang beriman dengan teguh, bukan sahaja di akhirat, Ustaz, ya, di dunia lagi Allah akan teguhkan. Tetapi kalau kita nampak bahawa ada orang yang tak beriman tapi masih lagi dia dekat dalam syarikat ada, dekat dalam memimpin ada, kalau kita nampak begitu, itu tandanya ialah mereka ini sebenarnya tak ada tempat. Cuma orang beriman belum lagi buat kerja betul-betul, ya. Dan itu adalah peringatan untuk kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa, daripada kisah Nabi Nuh yang kita baca sebelum ini. Dan Allah cakap pada ayat yang ke-28, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran, ya, iaitu pada ayat 28 itu, tidakkah kamu memerhati orang yang telah menukar nikmat Allah. Ini kalau kita ambil konteks di Mekah itu, mereka ada Kaabah, mereka ada Rasul, mereka ada Quran, mereka ini adalah dari susu galur Nabi Ibrahim, ya. Maksudnya nikmat yang besar ni, ada air Zam-Zam, ya, orang datang berpusu-pusu ke Mekah itu, nikmat, ya. Tetapi Allah kata mereka tukar dengan kekufuran. Dia dapat air Zam-Zam, dia dapat Kaabah, tapi dia tetap nak gunakan untuk diri sendiri, untuk sombong, untuk bakhil. Jadi Allah beritahu kat sini, wa ahallu qaumahum daral bawar, sebenarnya mereka sendiri yang menempatkan diri mereka ke lembah kebinasaan. Bukan siapa-siapa, mereka sendiri. Dalam konteks kita sekarang, kita ada rumah, ada anak, ya, ada kereta, ada makanan, tetapi kalau tidak kita usahakan iman bukannya boleh macam pokok, mana boleh letak saja, yang tumbuh apa, Ustaz? Kalau letak saja tak berkembang. Tak berkembang.
yang boleh letak saja begitu lalang. Ya. Pokok merbau ke, pokok durian ke, musangking ke, dia kena jaga betul-betul. Iman sama juga. Maka Allah cakap di dalam ayat yang ke 29 dan 30 itu, ya, sebenarnya orang yang main biar saja, ya, keimanannya ini, maka dia tak akan beriman. Malah sebenarnya kalau pada ayat 30 di hujung tu, fa inna masirakum ilan nar, orang yang tidak beriman ini, dia sebenarnya bukan sekadar biar sahaja, tetapi dia ada masirakum. Dia memang rancang nak buat perkara-perkara jahat. Itu lagi teruk lagi lah Ustaz, ya. Yang kita akan ambil pelajaran ini, kita nak tengok apa yang kita kena buat selepas ini, ya. Sebentar lagi kita akan bersambung untuk mengetahui rahsia ini. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kepada kita bersama dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita bersama sebentar tadi daripada ayat 23 hingga 30. Bahagian yang ketiga, kita melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik dan kalimah yang tidak baik itu, Ustaz, ya. Dan bagaimana Ustaz, di online kita ucapkan terima kasih ramai yang berada di online di Facebook, ya, dan juga di depan kaca TV. Terima kasih kerana menonton, dapat doakan kami, ya, di TV Al-Hijrah untuk terus diberikan barakah, meneruskan program yang membawa kepada hidayah nur Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Kalau ada saya nak respon kepada soalan daripada Su Muhammad. Ustaz minta tolong ulang hukum tanwin yang Ustaz sebut pada ayat tadi ke berapa? Pada ayat yang ke-26. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jatussat min fawqil ard. Khabithatin, ada tanwin di situ. Tanwin di situ tu hukumnya juga ialah tanwin tu ialah ibarat kepada nun mati. Okey, walaupun rupa nun tak ada, tanwin tu ialah suara nun mati. Khabithatin, kita bunyi nun mati di hujung. Kemudian berjumpa juga pula kepada huruf mati selepas tu. Huruf apa? Huruf jim. Hamzah wasal tu tidak dikira. Kalau bacaan bila kita ketika sambung, hamzah wasal tu dia tidak ada lagi pada bacaan. Dia hanya pada tulisan sahaja. Melainkan nak mula pada hamzah wasal, barulah dibariskan hamzah wasal tu. Maka bila nak sambung, khabithatin, tanwin ataupun nun mati tu bertemu dengan huruf jim mati. Kaedah di sisi Imam Hafs an Asim, imam kita riwayat kita baca, bila bertemu dengan dua huruf mati, ya, iltiqa'us sakinain, bertemu dua huruf mati, maka Imam Hafs akan membariskan salah satu huruf yang awal tu, dibariskan huruf yang pertama, iaitu huruf nun itu, khabithatin itu dibariskan nun tersebut dengan baris bawah. Maka khabithati, ti itu tidak boleh baca dengan tin, baca dengan baris bawah sahaja, bukan dua baris lagi. Khabithati ni, khabithatini, khabithatini jatussat min fawqil ard. Dalam Quran banyak ayat-ayat begini, sebab dia tidak ada rupa nun dalam Quran Rasam Osmani yang kita baca. Maka kita kena hati-hati bila jumpa. Bahasa mudah, saya berikan gambaran mudah. Kalau jumpa tanwin, kemudian berjumpa dengan hamzah wasal, ada huruf mati selepas tu, tak kira huruf apa, jim ke, huruf yang selain daripada jim, maka caranya ialah kita kena hidupkan tanwin tersebut dengan membariskan nun berbaris di bawah. Itu dia punya kaedahnya, ya, daripada ayat 26, ya Ustaz, ya. Ya. Ya, pasal dia jarang-jarang muncul. Berapa kali Ustaz muncul? Saya tak pernah kira tapi rasa banyak juga. Banyak juga, banyak kan? juga. Banyak juga. Macam kita baca doa selepas azan, Muhammadanil wasilah, Yes. Muhammadan tanwin al-wasilah tu. al-wasilah berjumpa dengan hamzah wasal, lam mati pula. Betul. Lepas tu kita baca Muhammada, asalnya Muhammadan, jadi Muhammadani. Muhammadanil wasilah. Jadi itu adalah ilmu penting untuk kita baca dengan lebih tepat, ya Ustaz, ya, terutama kita nak menyambut bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan. Kita dah tak lama dah, berapa hari lagi Ustaz? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah. Ya, jadi moga-moga dengan ilmu itu tadi akan menyebabkan kita makin dekat dengan Al-Quran. Bacaan betul satu, ya, kefahaman pun betul. Harapnya kita keluar bulan Ramadan nanti dengan takwa,
lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita nak teruskan, kita membaca ayat 31. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka pada muka surat 259 surah Ibrahim, ya, surah umur 14, bercerita tentang manisnya iman, ya. Manisnya iman ini sehingga kan tadi manisnya buah yang dia keluar tu, dia memberi manfaat kepada orang-orang. Ya, pokok bukan makan buah Ustaz, ya, tapi dia mengeluarkan buah dan bercakap tentang pokok Ustaz, ya. Keluarkan buah, tapi pokok tu perlukan air lagi. Ya, dia perlukan air lagi. Apa perumpamaan itu bagi kita? Kalau tuan-tuan adalah frontliners, pendidik, ustaz, ustazah, mak ayah yang memberi manfaat kepada orang lain, tetapi mak ayah frontliners kena ada air juga. Kena ada air. Apa maksud air di dalam Al-Quran? Air bagi pokok, tapi bagi manusia air itu yang datang daripada langit, itulah wahyu daripada Al-Quran. Seorang ustaz, seorang ibu, seorang ayah, seorang frontliners kena ada wahyu sentiasa dijirus kepada hatinya setiap hari. Kenapa? Kalau tak cukup air, pokok yang besar Ustaz jadi kering kontang. Akhirnya kita rasa letih, kita rasa macam penatlah jadi isteri 30 tahun. Kan? Jadi ayah 30 tahun kerja ke buat itu buat ini, kita akan jadi cepat kontang. Tetapi dengan wahyu, kita baca pada setiap hari seperti pokok tadi itu, dia terus mengeluarkan buah dan memberi manfaat kepada seluruh alam, insya-Allah. Jadi bagaimana kita nak terus membina kekuatan iman ini, ya? Allah bawakan kita kepada semesta alam. Suruh perhatikan pada ayat yang ke-31 hingga 34. Jom dipimpin oleh Ustaz. Baiklah sidang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita sambung kembali pada ayat 31 hingga 34 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ayat 31 hingga 34 yang kita baca bersama Ustaz Tarmizi Ali sebentar tadi, Allah membawakan kepada kita, katakanlah li'ibadiyalladzina amanu. Ya, apa yang nak dibuat? Katakanlah kepada orang yang beriman, dirikan solat. Ya, mendirikan solat yang pertama, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu menginfakkan, memberikan
apa yang telah direzekikan Ustaz ya. Direzekikan ini bukan semestinya duit satu, ada harta, ada rumah, ada kereta, kalau boleh kita infakkan ataupun pinjamkan ya. Infak ni luas, bawahnya ada infak, ada zakat, ada sedekah, ada pinjam, bagi hutang dan sebagainya. Dan rezeki juga masa ya, rezeki juga adalah kita ada kemahiran, kita ada kepakaran, kita infakkan sama ada sirran wa alaniyah ya, secara terang-terangan ataupun secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Allah beritahu kalau ini dibuat maka ini amat bermanfaat sebelum datangnya hari tidak ada bai'un fihi wala khilal. Ustaz ya, dua perkara. Satu, bisnes, bai'un ni lebih kepada sale. Pasal kalau orang buat bisnes, kalau tak ada sale, macam sekarang Ustaz ya, banyak orang buat bisnes tak ada sale, tak ada jualan, dia pun bimbang juga ya. Tapi Allah fokus terus kepada bai'un, iaitu jualan, pasal dekat jualan itu ada duit. Ya, orang suka sangat dengan perkara ini, jualan. Yang keduanya adalah khilal. Ya, khilal ini maksudnya ialah hubungan kawan yang jangka masa panjang. Dia kalau khullah itu maksudnya kita buat sesuatu yang pendek, kita berkawan. Tapi khilal ini jauh ya. Ya, istilah lainnya Ustaz zaman sekarang ni BFF. BFF. Best friend forever tu kan. Sebenarnya khilal. Tak berkesan, tidak berfungsi perkara ini kecuali orang yang tadi solat, yang infak. Yang tuan-tuan hari ini mungkin solat dah alhamdulillah ataupun sembahyang zuhur nanti, tapi infak kalau belum kena cari ya. Kalau katakan tak ada duit, bagi masa, bagi share, nak share pun satu share dekat Facebook itu, bagi komen yang bagus, ajak kawan telefon, tengok TV ulangan malam ini ke, itu salah satu contoh selain daripada contoh lain. Seterusnya Allah bawakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menjadikan langit bumi ini, menurunkan air dan mengeluarkan daripadanya buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Lebih kurang macam kalimah thayyibah tadi Ustaz ya. Allah beritahu balik semula. Pasal apa? Pasal nak jadi pokok tadi itu ada air. Nak jadi kita ni nak jadi pokok yang memberi manfaat, memberi buah tadi itu kena ada air. Bukan sekadar minum air, tetapi kita kena selalu disiram dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang memberi rezeki. Kita dapat rezeki daripada Allah, kita akan memberi rezeki. Itu sebabnya istilahnya infak, yunfiqu nafi sirran wa alaniyah sebentar tadi ya. Wasahhara lakumul fulk, dan Allah tundukkan kapal supaya ia beredar pada lautan dengan urusan, dengan izin, dengan perintahnya. Allah tundukkan ya. Kemudian Allah tundukkan pada ayat 33 itu matahari dan bulan daibain Ustaz ya. Daibain ini sebenarnya tadi ada orang komen, dia kata saya lah Ustaz ya. Mungkin Ustaz dengan Ustaz Tarmizi ada bertukar-tukar. Dia kata saya ni tak bertukar-tukar setiap hari kan. Ada sahaja. Sebenarnya doakanlah saya sihat dan sebenarnya daibain ini maksudnya apa? Matahari dan bulan ini dia beredar ya. Da'aba ini maksudnya ialah tidak berhenti. Ya, tidak terhenti, tidak ada break. Itu matahari dan bulan. Saya ada break juga Ustaz ya, malam tidur ya. Alhamdulillah, tolong doakan. Tetapi matahari dan bulan tak boleh ada break. Kalau da'aba ini, dua ini da'aba, maksudnya dia break, dia berhenti sekejap Ustaz ya. Berhenti sekejap. Rasa apa jadi bumi ni Ustaz? Matahari berehat 20 minit. Masya-Allah. Habislah kita Ustaz ya. Maksudnya Allah beri ini, Allah tundukkan matahari bulan untuk kita. Pasal matahari adalah lambang kepada salah satunya kepada jam kita, masa kita. Ya, dan bulan adalah lambang kepada kalender kita. Cuba bayangkan kalau 20 minit matahari tak berfungsi ataupun berehat sebentar, kita punya jam kita kena adjust satu dunia. Dulu tahun 2000 Ustaz kalau tahu kan, bila nak masuk dia betul tahun 1999 nak masuk 2000 tu, orang takut sangat, takut semua meletup. Ya, pasal apa? Pasal perubahan daripada 99 itu kepada 2000. Itu baru cakap tentang perubahan itu. Kalau matahari berhenti sebentar, habis ya dunia ini. Jadi Allah tundukkan juga malam dan juga siang pada ayat 33. So bila Allah suruh tengok ni kepada orang yang bukan beriman, kepada kita tuan-tuan yang berada di rumah, Allah tundukkan. Macam lebih kurang beginilah Ustaz ya. Kalau katakan ada seorang pemimpin, dia diberi kereta, diberi pengawal, diberi tukang masak, diberikan rumah besar dan sebagainya, rasa-rasanya pemimpin tu kena buat apa Ustaz? Dia boleh duduk relax ke ataupun dia kena buat kerja dia?
Kena buat kerja. Kena buat kerja dia. Jadi bila Allah tundukkan pelbagai perkara matahari, bulan, malam, siang ini, Allah suruh kita fikir ya pada orang yang tidak beriman, kepada saya juga ya yang membaca ayat ini, Allah jadikan ini untuk apa? Ya, Allah jadikan ini untuk apa? Adakah saya dengan semua Allah bagi saya rezeki, Allah bagi saya matahari, bulan apa sebagainya, Allah tundukkan, Allah mudahkan, tiba-tiba saya rasa tak apalah, saya enjoy je lah Ustaz. Kan, relax je lah kan, nanti sampai habis-habis kan. Tidak mungkin begitu. Pasal apa? Bila pemimpin diberikan pemandu, ada allowance apa sebagainya, dia ada tugas besar. Ada tugas besar. Dan apakah tugas kita yang besar itu, tuan-tuan yang berada di rumah, pada saya sendiri, ialah tugas untuk mengajak semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas besar. Bukan tugas kecil-kecil sekadar besok nak masak untuk breakfast ya, untuk makan pagi, ataupun lepas tu nak susun kasut. Boleh, okey, alhamdulillah dengan kapasiti masing-masing, tapi susun kasut pun kerana nak ajak kepada Allah. Ya, bagi tukang bersih di hospital sekarang ini, buat yang terbaik kerana nak ajak bersihnya, terima kasihlah encik kan, agar orang ingat kebersihan, agar keimanan, agar lepas ini saya mudah untuk solat. Ya, nak bawa semua orang frontliners yang ada sekarang membantu orang, tapi akhirnya nak bawa kepada Allah. Ada tugas besar. Dan ini yang Allah bawakan untuk kita berfikir, dan diteruskan pada ayat 34 yang Ustaz ulang awal tadi Ustaz ya. Boleh tak Ustaz baca sekali lagi, pasal ayat ini powerful, amat powerful. Kalau dua tiga kali Ustaz mula dulu, kalau perlu nanti kita ulang lagi, pasal ini Allah beri penekanan agar kita jangan tersasar. Sila Ustaz. Okey, kita ulang ayat pada 34 berkenaan bagaimana besarnya tentang nikmat-nikmat Allah yang kita kenang sekarang ini. Ya. Bila kita diuji, kita akan ingat kembali nikmat-nikmat yang besar sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kembali kepada kita nikmat-nikmat tersebut, insya-Allah. Wa atakum min kulli ma Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz ya mengulang, dan kalau perlu nanti saya nak minta ulang balik ya, pasal sebenarnya setiap perkataan dalam ayat ini amat powerful ya, amat kuat sangat. Tadi Ustaz baca lagu apa tu Ustaz? Taranum apa tu? Membaca dengan taranum ras dan diakhiri tak pernah saya dengar. Sebelum ni jiharkah ya, nahwan tak ketahuan tu okey. Taranum ras ni antara taranum yang menjadi, kita kata apa, king lah, kingmaker lah bagi orang Arab. Kalau dia baca Al-Quran, dia takkan tinggallah lagu ras kebiasaannya. Dia disebut juga sebagai raja segala lagu tu, bahagian lagu lah. Dia macam rap untuk orang ni kot, orang kulit hitam. Yang ini ras ya. Okey, dia lebih kurang dia. Dan ditutup dengan lagu Kurdi. Okey, masya-Allah ya. Dan apa maksud yang Ustaz baca sebentar tadi, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah beri kepada kita macam-macam apa yang kita perlukan. Ada dua maksud sa'al tumuh ini. Ada orang kata bahawa orang yang bukan beragama Islam, dia tak pernah berdoa pun, kan? Dia tak pernah minta pun, sa'al tumuh ya. Tapi ada dua maksud. Satu yang kita minta dengan kita berdoa ya. Pada ayat 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, surah Al-Baqarah. Itu satu yang kita minta ya. Tetapi ada juga yang kita tak minta tapi memang kita minta. Ya, maksudnya ada orang yang dia rasa macam, contohnya dia minta, ya Allah berilah aku boleh baca Quran. Tetapi ada juga yang diri sendiri memang minta, tak kisahlah kita minta ke tak minta, diri minta. Contohnya waktu haus kita minta, ya tekak, kita tak minta, tekak yang minta, ya nak air kan. Dan lepas itu Allah bagi air, itu juga adalah wa atakum, Allah beri kepada organ badan kita, kehidupan kita yang memerlukan, dan mereka minta. Ya, pasal mereka dah tahu dah tak ada air, dia minta air.
ya, dan dia minta itu hanya datang daripada satu sumber, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini wa in ta'uddu, ini perkataan yang Ustaz nanti mungkin lepas ni nak kena ulang balik Ustaz ya 3-4 kali pun, pasal wa in ta'uddu ini jika kamu menghitung, ya, kamu menghitung nikmat. Kat situ ada perkataan nikmat. Nikmat ini dalam bahasa Arab adalah dalam bentuk singular, dalam bentuk kata bahasa Melayunya kata tunggal. Ya, bukan kata jamak, bukan kata banyak, kata tunggal. Maksudnya Allah kata, dia biasa orang kira Ustaz ya, mesti kira banyak kan. Tapi Allah kata kalau kamu kira satu nikmat, satu apa nak kira kan? La nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Satu Ustaz. Ustaz boleh kira satu Ustaz? Boleh kan? Satu kan. Kalau kita tanya adik-adik yang darjah 1, darjah 2, ini berapa? Satu. Ya, nikmat itu satu. Mudah tak untuk kira? Mudah. Tetapi Allah cakap la tuhsuha. Mengapa tuan-tuan? Kerana mudah ceritanya kalau saya bawakan contoh. Contohnya ialah Ustaz, katakan tangan Ustaz ya. Ini satu nikmat. Tapi sebenarnya kalau nak kira betul-betul lah ya, daripada satu nikmat ini banyak perkara yang kita tak buat tetapi Allah bantu. Tak payah minta, ya Allah tolong pastikan bicep, tricep saya ini berfungsi, dan kemudian dia bercantum dan dia mempunyai kalori ataupun dia mempunyai tenaga dan boleh tolak ke depan. Tak payah kita beritahu. Ya. Allah dah bagi dah siap-siap, dan kalau kita kira bagi tuan-tuan yang pakar bahagian biologi, doktor-doktor di frontliners, dia tahu dah ini ilmu-ilmu ni kadang-kadang mungkin belajar sampai 2-3 bulan untuk tahu pasal tangan, ataupun yang pakar yang bahagian orthopedics dan sebagainya nak belajar pasal kaki ini sampai bertahun-tahun baru jadi pakar. Nak ceritanya baru cakap satu nikmat namanya kaki ataupun tangan. Jadi bila Allah beritahu perkara ini, sesungguhnya manusia ini la zalumun kafar, dia tetap juga dia rasakan bahawa Tuhan ni tak perlu saya pergi kepadanya. Ya, Allah cakap manusia ini, insan ini banyak yang melakukan kezaliman, yang cuba menutup. Kafar itu ada kebenaran, dia tutup kebenaran tersebut, tidak bersyukur. Harapnya dengan kita belajar surah Ibrahim ini tuan-tuan, kita makin lagi dapat mengingat kepada nikmat-nikmat daripada Allah ya, sehinggakan kita menjadi orang yang sentiasa beriman. Sebabnya nak minta sekali lagi Ustaz, ulang balik ayat itu Ustaz. Maksudnya nanti kalau kita rasa macam banyak sangat cabaran perit COVID-19 ini, sebenarnya banyak lagi nikmat. Boleh makan, boleh bersama keluarga, boleh baca Quran. Pasal ada orang anak-anak kecil, kalau dia tak boleh bercakap, dia sakit ke apa ke, dia menangis ya Ustaz. Ya, tapi alhamdulillah bagi tuan-tuan, bila tuan-tuan ada rasa sesuatu, tuan-tuan boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan anak sekarang ini, dengan pasangan, itu nikmat la tuhsuha. Ustaz sekali lagi Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Sadaqallahul Azim. Itulah peringatan daripada Allah untuk kita Ustaznya, untuk kita jadi orang yang bersyukur, yang sentiasa menghargai iman. 3 perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama ialah kita kena dampingi perkataan yang baik, iaitu Al-Quran. Ya, ini adalah resolusi tindakan kita yang boleh kita ambil berdasarkan kepada ayat nombor 24-25 sebentar tadi ya, iaitu dampingi perkataan baik ya, akan menguatkan diri dan ini akan memberi manfaat kepada orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena sedar bisnes dan sosial tadi Ustaz ya, bai'un wala khilal tadi itu tidak bermanfaat di akhirat kecuali kita ini jaga solat dan membanyakkan infak berdasarkan ayat 31 ya. Itu adalah kesimpulan resolusi yang kita boleh ambil yang kedua. Dan yang ketiga, jangan berkira-kira dengan Allah. Nak kira boleh tapi kita tak mampu mengira nikmat Allah, jadi jangan berkira-kira.
Jangan berkira dengan Allah kalau rasanya baca Quran 5 minit, ini dah 5 minit ni contohnya kan. Kadang-kadang saya pun ada perasaan begitu Ustaz ya. Jadi kena ingatkan jangan berkira-kira pasal Allah tak pernah pun berkira-kira dengan kita. Allah bagi matahari, Allah tundukkan lautan ya. Kita tak dapat keluar PKP ni Ustaz ya, tapi ada masa nanti kita boleh naik kapal ke naik kenderaan, ini semua adalah tanda Allah tidak berkira-kira kepada kita. Maka Ustaz, mari kita berdoa moga-moga kita jadi orang yang tidak berkira-kira insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا يا من كفانا يا من كفانا يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأصحابنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menedah tangan memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka belas kasih kepada kami semasa kami kecil, Ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa kami yang masih lagi hidup, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka, kesihatan kepada mereka untuk mereka taat beribadat kepadamu, Ya Allah. Dan berilah ruang kepada kami untuk sentiasa menghiburkan dan menggembirakan hati-hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan dunia ini, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, Ya Allah. Kau ampunkanlah salah dan silap mereka, Ya Allah. Kau jadikanlah tempat persemadian mereka di kalangan taman-taman syurga, Ya Allah. Ya Allah, Kau himpunkanlah mereka semua di kalangan orang-orang hamba-hamba-Mu yang salih, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau azab kami disebabkan kecuaian dan kesalahan serta kelalaian kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kepadamu-lah kami berserah segala-galanya, Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang memakbulkan doa, Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang memperkenankan doa kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memperkenankan doa kami yang terdesak ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memperkenankan doa-doa kami yang terdesak ini, Ya Allah. Terimalah permohonan kami, Ya Allah.
Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Dzal Arshil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, Ya Fa'alan lima yurid, birahmatika ya Arhamar Rahimin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan doa yang dibacakan sebentar tadi, moga-moga Allah memberikan makbul, menerima, mendengar. Innaka sami'ud du'a. Allah mendengar doa. Moga-moga Allah memberikan rahmah kepada kita, Ustaz, kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang berada di rumah. Tuan-tuan dan puan, kita berada di penghujung, dan di penghujung ini sebagaimana yang saya maklumkan awal tadi, saya ingin dah senarai nama ya yang menjawab dengan cepat dan tepat pada minggu lepas ya. Jadi pada semua ada 21 nama, tapi saya akan umumkan yang 7 yang pertama. 7 yang pertama ini hadiahnya ialah Quran Imam yang besar yang saya tunjuk minggu lepas ya, yang besar itu. Jadi insya-Allah nama yang akan menerimanya ya ada 7 ya. 14 lagi nama akan diletakkan dekat Facebook TV Al-Hijrah ya, dan beberapa lokasi lain nanti boleh tengoklah senarai tersebut. Okey, siapakah pemenangnya? Nombor 1 ialah Syafiq Ibrahim, Syera, Nurmala Omar, Hasliza, Aziati, Nurliah dan juga Alia Maisara. Ini adalah 7 top 7. Top 7 bagi pemenang bagi minggu lepas. Tahniah diucapkan, dan pada minggu ini kita akan teruskan. Hari ini ada 2 soalan dan kita akan ada soalan pada hari esok sampai hari Jumaat. Pasal ada beberapa orang yang hantar, dia hantar hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak hantar. Memang tak dapatlah Ustaz ni kan. Okey, jadi soalan hari ini ialah, sila Ustaz. Baiklah, untuk soalan pada hari ini, sila nyatakan 3 contoh hukum mad wajid muttasil. Nyatakan 3 contoh hukum mad wajib muttasil yang terdapat dalam bacaan kita hari ini. Okey, baik. Jadi soalan untuk tadabbur ialah ya. Apakah soalan untuk tadabbur? Saya dah ada kat sini. Iaitu apakah objek yang dijadikan perumpamaan dalam ayat 24 hingga 26 surah Ibrahim ya, dan jelaskan. Tuan-tuan boleh hantar di WhatsApp, kalau boleh yang di Facebook pun hantar sedikit di WhatsApp sebagai tanda, okey, di mana tuan-tuan boleh letakkan hashtag quiz MQT ya, quiz MQT, dan WhatsApp juga, walaupun tuan-tuan di Facebook WhatsApp juga, dan di WhatsApp tuan-tuan boleh WhatsApp 011-5856-4437 ya, 011-5856-4437. Bila tuan-tuan WhatsApp itu, nanti akan ada satu pautan untuk isi borang jawapan ya. Tak cukup borang tersebut, tuan-tuan boleh letak dekat WhatsApp itu jawapan seterusnya, nak bagi PDF. Ada jawapan Ustaz yang siap bertype lagi tu. Masya-Allah, itu amat-amat cemerlang. Saya ucapkan tahniah pada semua, dan dalam masa yang sama kita ada wakaf ya, wakaf yang masih lagi berjalan. Tuan-tuan nanti jangan lupa, kalau yang belum lagi sempat berwakaf, terus berwakaf, dan kita bersama-sama ya imarahkan perjuangan kita menuju Ramadan. Kita terus ikuti siaran ulangan insya-Allah pada malam ini jam 10 malam, dan bersiaran bahagian keempat surah Ibrahim jam 12 insya-Allah tengah hari esok. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.